kitab tauhid kita, kitab usuluddin kita, risalah al-misbah munir, pada tajuk apa? Saya bawa Jawi. Bab apa tu tajuk besar dia? Oh, qada dan qadar. Rukun iman La haula wala quwwata illa billah. Hadis tu dah sudah belum? Bainama nahnu julusun, tu dah sudah. Hadis tu belum? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Hadis tu dah sudah belum? Bawa Jawi. Oh, wa may yakfur billah situ. Wa may yakfur billah. Tarikh. Hadis itu dah sudah. Wa may yakfur billah itu dah sudah. Belum. Atas sikit. Yang keenamnya. Yang keenam. InsyaAllah masih. Kitab Jawi muka surat 6. Jawi muka surat 6. Rumi ke surat berapa? 10. Rumi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, yang keenamnya, yakni daripada 6 rukun iman. Yang keenam daripada 6 rukun iman. Kenapa wajib kita beriman dengan 6 perkara? Jadi wajib setiap kita mengetahui, memahami sungguh-sungguh tuntutan di dalam 6 rukun iman tersebut. Adapun 1 hingga 5 kita dah huraikan, alhamdulillah. Jadi hari ini yang keenam, percaya dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Apa itu qada dan apa itu qadar? Percaya di sini dengan makna yakin. Percaya di sini dengan makna yakin. Bukan zon, bukan waham, bukan syak. Percaya yang dimaksudkan dalam rukun iman ni satu, iaitu yakin. Yakin, bukan syak, bukan zon, bukan waham. Apa itu zon? Zon ni maknanya banyak menerima, banyak percaya dan ada sedikit pertikaian. Itu zon. 95% contohnya di dalam hati membenarkan Allah, mengiyakan Allah, membenarkan Quran, mengiyakan Quran, malaikat, Rasul, tapi ada 5% lagi di dalam hati
meragui Allah, meragui Al-Quran, meragui Rasul, meragui hari kiamat. 95%, 98% percaya Allah. Ada sedikit pertikaian, ada sedikit keraguan di dalam hati terhadap Allah. Ada sedikit keraguan dalam hati terhadap Al-Quran dan isi kandung Quran. Itu namanya zon. Maka orang yang zon di dalam 6 perkara ini adalah orang yang kafir. Orang yang zon dengan 6 perkara ini, mereka tidak beriman dengan Allah. Jadi perlulah kita faham betul-betul, faham baik-baik. Maksud percaya kepada Allah, Rasul, hari kiamat dan sebagainya ini satu, iaitu yakin, bukan zon. Barang siapa yang zon dengan Allah, berat sangka. Zon ni berat sangka. Banyak mengiyakan, ada sedikit menidakkan. Dalam Al-Quran tu banyak kita terima, ada sikit tempat-tempat tertentu dalam Quran tu kita tak terima. Itu namanya zon. Orang yang zon dengan Allah, yang zon dengan hari kiamat, yang zon dengan Quran, isi kandung Quran, maka mereka itu adalah orang yang tidak beriman dengan Allah meskipun menunaikan solat 5 waktu. Meskipun solat 5 waktu. Jadi kita jangan berasa sedap. Jangan berasa sedap selesa kita solat menunjukkan kita beriman. Dah. Sembahyang tu bukan iman. Sembahyang tu Islam. Kita dah belajar hari tu, beza iman dan Islam. Apa maksud Islam? Amalan zahir. Ni yang kita buat ni Islam. Allah suruh ngaji, kita ngaji. Allah suruh solat, kita solat. Ni tak lama masuk Ramadan, Allah suruh puasa, kita puasa. Tu Islam. Itu bukan iman. Tu Islam. Iman, kepercayaan yang betul di dalam hati. Jadi kita boleh buat kaedah, tidak semestinya orang yang solat itu beriman. Belum tentu lagi orang yang solat itu beriman. Orang yang puasa itu beriman. Orang yang baca Quran itu beriman. Orang yang pergi haji umrah beriman. Belum pasti. Kerana iman itu pegangan yang betul di dalam hati, keyakinan yang betul di dalam hati terhadap rukun-rukun iman itu khususnya. Contohnya seorang ni dia solat 5 waktu, pergi haji, mengeluarkan zakat, tapi ada sedikit pertikaian terhadap Allah. Dia meragui Allah. Betul ke Allah tu tahu segala-galanya? Contoh dia ragu ilmu Allah, dia meragui ilmu Allah. Betul ke Allah yang tahu segala-galanya? Maka walaupun dia solat tadi, tapi apabila demikian dalam hatinya terhadap Allah, maka dia orang yang tidak beriman di sisi Allah. Sisi Allah dia tak beriman. Orang ni itu namanya kafir, munafik. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia mati dalam keadaan pegangan dia begitu, kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Kata iman ni kena percaya semua. Dalam Quran tu ada berapa banyak hukum hakam Allah, hudud tak hudud, kena terima semua, kena percaya semua hati, kena setuju semuanya. Itu panggil beriman. Tapi kalau dalam bab lain, hajinya diterima, umrahnya terima, bab solatnya terima, nikah kahwinnya terima, bab macam-macam ni percaya, tiba-tiba tentang hukum jinayat yang Allah sebut dalam Quran, dia tak nak terima, dia menolak, dia menidakkan, dia mempertikaikan, maka adalah dia orang yang tidak beriman dengan kitab Allah. Wal'iyadha billahi min dzalik. Baik. Jadi ni qada dan qadar. Apa tu qada? Qada ni bukan qada sembahyang. Qada di sini bukan makna qada sembahyang.
Qada di sini dengan makna keputusan yang Allah dah buat, ketetapan yang Allah dah aturkan, penentuan yang Allah dah tentukan, itu qada. Kita tengok tu dengan maknanya. Kita selalu sebut qada, apa benda qada? Biar kita pastikan kita tahu apa yang kita sebut, apa itu qada dan apa itu qadar. Qada itu dengan maknanya, qada itu penentuan, penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa-apa yang Allah tentukan, apa-apa yang Allah tetapkan, apa-apa yang Allah putuskan, itu namanya qada. Mudah pahaman kita ni perancangan Allah. Kita sebelum buat sesuatu kita rancang dulu kan. Sebelum buat sesuatu, sebelum buat kita rancang dulu. Kita tetapkan dulu nak buat keputusan, makna saya nak buat begini, saya nak buat begitu, saya nak buat begini, saya nak buat begitu. Itu penentuan. Tapi belum buat lagi. Itu belum buat lagi, baru menentukan. Tentukan. Menentukan itu namanya qada. Jadi dengan apa Allah Ta'ala tentukan sesuatu tu? Dengan iradat, dengan sifat iradat Allah. Ni yang nak suruh ngaji sifat 20 ni. Kita sebut Allah Maha mengkendaki, Allah mengkendaki, Allah mengkendaki. Apa maksud Allah mengkendaki? Apa yang dikehendaki oleh Allah? Apa yang tidak masuk di dalam kehendak Allah? Apa yang masuk dalam kehendak Allah dan apa yang tak masuk dalam kehendak Allah? Jadi mengaji tauhid ni kena teliti, kena ngaji teliti supaya kita nampak masalah. Nampak masalah. Baik, jadi dengan adanya sifat iradat Allah. Iradat ni nama bagi sifat yang ada pada zat Allah, nama bagi sifat yang mesti ada pada zat Allah, nama bagi sifat yang wajib ada pada Allah, yang mesti ada pada Allah. Suatu sifat yang akal kita menentukan mesti ada pada Allah. Akal kita menentukan Allah Tuhan wajib, mesti dia ada sifat iradat. Maksud wajib di sini wajib apa? Akli, bukan wajib syar'i. Bukan wajib syar'i macam semayang tu. Semayang tu wajib syar'i tuntutan Allah ke atas diri kita, perintah Allah atas diri kita, itu wajib syar'i, kena buat. Kena buat, itu wajib syar'i. Allah perintah atas diri kita membuat sesuatu, ada ganjaran pahala ataupun dosa, itu wajib syar'i. Yang kita kata Allah wajib bersifat iradat, bukan wajib syar'i situ, itu wajib akli nama dia. Sesuatu perkara yang akal kita memutuskan mesti, itu wajib akli. Bukan kita memerintah Allah, bukan kita suruh Allah supaya bersifat dengan iradat, bukan. Bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i ini perintah, ini bukan nak cerita perintah. Ini kita memutuskan dengan akal, menghukumkan, membuat satu keputusan dengan kewarasan akal fikiran kita. Tuhan itu mesti ada iradat.
Tuhan mesti ada kehendak. Akal kita memutuskan bila sebut Tuhan, sifat yang mesti ada pada dia iradat, ataupun sifat kehendak, ataupun menentukan, sifat penentu. Apa peranan sifat iradat ni? Apa peranan dia? Ataupun apa ta'alluq dia? Ta'alluq tu nama, maksud Melayunya ta'alluq ni peranan sifat. Tu ta'alluq. Bila kita ngaji tauhid, nanti bila masuk dalam bab-bab sifat ma'ani, kita akan selalu sebut ta'alluq ni. Selama ni kita dengar ta'alluq, apa ta'alluq? Ta'alluq ni mudah bahasa Melayu kita, urusan sifat tu. Sifat iradat ni apa urusan dia kita? Apa peranan dia? Ta'alluq ni mana urusan bagi sifat, peranan bagi sifat. Kerja sifat tu apa? Peranan sifat iradat ni apa peranan dia? Peranan dia menentukan sesuatu perkara mungkin. Itu peranan iradat. Peranan sifat iradat, ta'alluq sifat iradat ialah, kalau nak tulis benda penting lah. Tak ada yang tak penting dalam kitab ni, semua penting semua. Peranan iradat ataupun urusan sifat iradat itu ialah menentukan perkara yang mungkin. Menentukan perkara yang mungkin. Baik, ni kita jumpa pula satu istilah mungkin. Mungkin tu apa pula? Mungkin ni bermaksud sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada. Ada pun akal boleh terima, tiada pun akal boleh terima. Itu nama mungkin. Boleh faham tak tu? Dia tak boleh ngaji laju-laju, tak boleh baca laju-laju kitab tauhid. Mungkin ni mana benda yang ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu mungkin. Namanya mungkin. Ataupun panggilan lain dipanggil benda harus. Mungkin ataupun benda harus. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Harus. Mungkin. Ataupun boleh juga mungkin ni dipanggil makhluk pun boleh lah, untuk peringkat permulaan. Untuk peringkat permulaan, makhluk pun boleh lah, makhluk. Jadi iradat ni, ulang balik, iradat, sifat iradat Allah, tugasan dia apa? Menentukan sama ada makhluk itu, mungkin itu nak dijadikan atau tidak dijadikan. Itu peranan dia, iradat. Peranan iradat nak menentukan makhluk itu adakah nak dijadikan ataupun tidak dijadikan. Itu peranan sifat iradat. Nanti kita sampai tempat dia dah. Sampai tempat dia nanti akan dibahaskan secara khusus. Iradat, peranan dia menentukan perkara mungkin. Nak ciptakan Zaid ke, tak nak ciptakan Zaid ke, nak menghidupkan saya ke, ataupun tidak mahu menghidupkan saya ke, itu menentukan sama ada saya ni Allah nak ciptakan ataupun Allah tak nak ciptakan saya. Itu namanya sifat iradat, menentukan mungkin. Ni kita ni yang wujud ni, kita yang ada ni ditentukan oleh Allah. Mana Allah telah menentukan kewujudan kita sedia kala lagi. Allah dah buat keputusan tu sedia kala lagi. Sebelum ada segala sesuatu, Allah dah menentukan yang kita ni akan diciptakan pada sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, sekian jam, sekian detik, sekian saat dan sebagainya. Itu peranan apa tadi? Iradat. Habis. Jadi apa sahaja yang Allah tentukan dengan iradat dia tu, itu yang dinamakan qada. Itu nama qada. Allah menentukan.
Hari ni saya duduk sini, abang pengurusi kita duduk sebelah sini, abang kita duduk situ, pakcik tu duduk situ, pakcik tu duduk situ. Semua ini, meja ni di sini, kotak tisu ni di sini. Hari ni saya pakai selendang hijau, saya pakai jubah gini, pakai jam gini. Semuanya ini ketentuan Allah. Semua, segala-galanya Allah yang menentukan. Okey, ini bukan menjadikan, ini bukan menjadikan, menentukan. Bila sebut menentukan, iradat. Bila Allah menciptakan apa yang dia tentukan, bila Allah menjadikan, dibuat apa yang dia dah tentukan, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Boleh beza tak qada dan qadar? Qada menentukan, bukan buat. Qadar buat apa yang dia tentukan. Kalau tanya sejak bila yang Allah tentukan abang duduk situ? Kita buat soalan. Sejak bila yang Allah tentukan abang kita duduk sebelah situ, yang saya pakai ridak warna hijau, yang abang duduk sini, yang abang duduk situ? Sejak bila Allah putuskan benda ni? Jawabnya sedia kala lagi. Bukan baru sekejap tadi dah. Bukan baru sekejap tadi, bukan baru malam tadi, bukan baru pagi tadi Allah tentukan saya di sini dan segala-galanya ni, bukan. Sedia kala lagi Allah menentukan. Apa yang ditentukan oleh Allah itu muwafakat dengan ilmu pengetahuan dia. Apa yang Allah tentukan tu semuanya bertepatan, muwafakat dengan apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan Allah. Nanti belajar bab ilmu pula. Ilmu Allah tu macam mana ilmu dia? Apa pula ta'alluq, peranan ilmu Allah tu bagaimana pula? Satu-satu kita ngaji. Itu namanya qada tadi, yang telah menentukan dia dengan iradat. Dan makna qadar itu, qadar pula takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Apa maksud takdir Allah ni? Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya Allah. Allah ciptakan. Bila Allah ciptakan saya, Allah jadikan saya, itu namanya qadar. Dengan sifat kudrat Allah, dengan sifat kekuasaan Allah, Allah menciptakan saya. Waktu Allah menciptakan saya itu namanya qadar. Menentukan qada, membuat kudrat ataupun dengan orang panggil qadar. Qadar tu Allah ciptakan. Boleh tak? Boleh beza? Nanti baru kita nampak satu-satu insya-Allah. Benda wajib, benda mustahil tak masuk di dalam urusan iradat dan qudrat Allah tu, tak masuk. Perkara wajib, perkara yang mustahil tak masuk dalam ta'alluq iradat dan qudrat Allah. Kita sampai tempat dia. Kenapa tu ada jawapan dia. Jadi yang masuk di dalam kata ketentuan Allah, ketetapan Allah ni benda harus sahaja, benda mungkin sahaja. Benda wajib, benda mustahil tak masuk. Sebab benda wajib dan mustahil ni benda yang memang tak boleh terima berubah daripada sedia kala lagi. Yang nak diubah-ubah, yang nak ditentukan ni adalah benda yang duduk dalam dua keadaan, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Ini yang nak ditentukan.
Boleh faham tak? Contoh gini saya ada duit, nak buat rumah pun boleh, tak nak buat rumah pun boleh. Jadi ada pilihan situ, sama ada nak buat rumah ataupun tak nak buat rumah. Jadi dua-dua ni orang panggil harus. Nak buat pun harus, tak nak buat pun harus. Jadi sekarang saya belum menentukan mana-mana lagi. Saya belum menentukan lagi mana-mana, nak buat ke tak nak buat. Belum lagi ada keputusan. Faham tu? Lalu setelah saya fikir-fikir, renung-renung, contoh saya pun buat keputusan. Saya kata nak buat rumah. Bila sebut nak buat, itulah namanya keputusan tadi dah. Maknanya saya dah menentukan yang saya akan buat rumah pada sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam dan sebagainya. Itu menentukan. Sebab rumah ni tadi perkara mungkin, benda yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Perkara wajib, kita dah nanti kita sampai bab hukum akli tu. Wajib, bila sebut wajib akli akan datang insya-Allah. Wajib akli ni sesuatu yang mesti ada sedia kala lagi. Wajib akli, yang ni perkara yang akal kita menghukumkan, menentukan, memutuskan telah sedia kala ada dah. Itu perkara wajib. Perkara wajib, bukan mungkin. Perkara wajib ni perkara yang dah memang, yang telah sedia kala ada dah. Sedia kala lagi memang ada dah perkara itu, memang wujud dah perkara itu. Itu perkara wajib. Contohnya mana? Zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, zat Tuhan itu wajib. Sesuatu yang telah ada sedia kala lagi. Apa maksud sedia kala? Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Jadi adanya zat Allah itu tidak ada permulaan. Sedia kala lagi telah ada sedia kala lagi telah sedia ada Allah Ta'ala tu. Allah tidak ada permulaan seperti kita makhluk, seperti kita mungkin. Seperti masjid ni. Masjid ni ada permulaan. Masjid ini berasal daripada tiada, kemudian dibangunkan. Jadi dimulai oleh tiada. Kita pun, manusia pun begitu. Sebelum ni kita tidak wujud, kemudian dengan kehendak Allah menentukan kewujudan kita, maka kita adalah. Berbeza dengan Allah. Allah bukan sedia, Allah bukan baharu, Allah itu sedia ada dah. Dan demikian lagi segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu juga masuk dalam perkara yang wajib ada dah. Zat Allah wajib, segala sifat Allah juga wajib. Maksudnya zat Allah telah ada sedia kala lagi, dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga telah ada sedia kala lagi. Oleh kerana zat Allah dan sifat Allah ni perkara yang dah memang sedia ada, kewajib. Jadi tak sesuai untuk saya kata gini, saya nak cakap gini, Allah yang menentukan dia berkuasa. Saya tak boleh cakap gitu. Allah yang menentukan dia itu berkuasa, tak boleh. Sebab bila sebut berkuasa, kuasa Allah ni perkara wajib. Nampak tak? Kalau saya kata Allah menentukan yang dia berkuasa, bermaksud kekuasaan Allah Ta'ala itu boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Nampak tak? Padahal kekuasaan Allah itu wajib. Sedia kala lagi Allah berkuasa tak? Kalau kita kata Allah yang menentukan dia berkuasa, menunjukkan
kekuasaan Allah itu perkara yang harus. Makna benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maksudnya kalau Allah tidak menentukan dia berkuasa, nama tak ada. Kalau kita kata Allah yang menentukan dia berkuasa, baik. Kalau Allah tidak menentukan dia berkuasa, menunjukkan dia lemah lah. Padahal lemah Allah Ta'ala itu mustahil, benda yang tak boleh terima pada akal. Nama tak ada. Jadi faham baik-baik. Allah yang menentukan dia berkuasa, tak boleh kata begitu. Yang bila sebut menentukan ni adalah kepada sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, yang dipanggil benda harus tadi tu. Itu yang nak ditentukan, itu yang nak diputuskan. Contoh sekarang ni saya hidup, kematian saya ini harus, maka Allah Ta'ala menentukan sama ada saya terus hidup ataupun Allah akan mematikan saya. Sebab kematian saya itu atau hidup saya itu perkara yang harus, mungkin. Adapun Allah perkara wajib, perkara wajib bukan ditentukan. Kalau ditentukan menunjukkan Allah itu harus, ingat tu. Kalau kita kata Allah yang menentukan dia kuasa, Allah yang menentukan dia maha kaya, Allah yang menentukan dia mendengar, Allah yang menentukan dia melihat, menunjukkan sifat-sifat Allah itu semuanya makhluk, menunjukkan semua sifat-sifat Allah itu baharu. Faham tak? Jadi akal kita tak boleh terima nak kata sifat Allah baharu. Kalau sifat Allah baharu, samalah seperti sifat yang ada pada kita makhluk. Jadi ilmu tauhid ni tuan-tuan dan puan, kita ngaji ni supaya kita boleh membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk tu. Supaya kita boleh beza, Allah gini zat dia, makhluk gitu zat dia. Allah begini sifat dia, makhluk begitu sifat dia. Allah begini perbuatannya, makhluk begitu perbuatannya. Bila kita ada ilmu mengenal Allah dan mengenal makhluk, barulah kita terselamat dari menyamakan dia. Boleh faham tak? Kalau kita tak ada ilmu, tak ada maklumat yang mana Allah, yang mana makhluk, di sinilah nanti akan berlakunya kemusyrikan, yakni menyamakan dia. Sebab apa kita boleh menyamakan? Kerana kita tak boleh membezakan, sebab kita tak tahu. Kenapa kita boleh beza laki-laki perempuan? Sebab kita ada ilmu, ada pengetahuan. Laki-laki gini sifat dia, perempuan gitu sifatnya. Kita ada ilmu tentang laki-laki dan perempuan, maka dengan sebab itu kita boleh beza. Kalau kita tak ada maklumat tentang laki-laki dan perempuan, memang kosong, tak ada pengetahuan tentang laki-laki itu apa, perempuan itu apa, maka di sini nanti akan kesamaran, dan tidak mustahil kita akan menyamakan yang laki-laki dengan perempuan, yang perempuan dengan laki-laki. Begitulah sifatnya. Kalau kita tak boleh membezakan yang mana makhluk, yang mana Tuhan, ini yang menjadikan ada setengah-setengah pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu contohnya bertempat. Padahal bertempat itu bukan sifat bagi Tuhan. Bertempat itu sifat yang wajib bagi makhluk, bukan bagi Allah. Tapi oleh kerana kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan tentang sifat Allah dan sifat makhluk, inilah yang tersebar sekarang ni. Banyak di kalangan masyarakat kita yang mempercayai bahawasanya Tuhan itu ada tempatnya. Padahal bertempat itu adalah sifat yang mesti bagi makhluk Allah. Adakah Allah serupa dengan makhluk? Jawabnya tidak. Maka bila Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk, maka jangan disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk.
Allah. Jadi bala tuan-tuan, bala bila kita meninggalkan ngaji tauhid ni, bala dia menimpa diri kita sendiri. Bila kita tak nak ambil berat, tak nak ambil tahu, tak nak ambil peduli tentang ilmu tauhid, balanya bukan pergi ke orang lain, balanya menimpa diri sendiri. Di antaranya mana? Kita boleh menerima fahaman-fahaman yang menyamakan Allah dengan sesuatu. Wal'iyadzabillah min zalik. Sebab tu ajak ngaji tauhid tak mau. Rasa tak penting, rasa tak ada apa-apa, makan diri. Wal'iyadzabillah min zalik. Jadi ngajilah sungguh-sungguh. Rezeki rezeki yarzuqu man yasha. Allah Maha Kuasa memberi rezeki kepada siapa yang dia nak. Allah Maha Kuasa membimbing, memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah nak, dan Allah Maha Kuasa menyesatkan siapa yang dia nak. Itu sifat Tuhan. Maka kita kena takut. Bila Tuhan sifatnya begitu, kita kena takut. Sebab dia tak pilih siapa-siapa. Dia nak sesatkan siapa yang dia nak, itu hak dia. Dia nak sesatkan siapa yang dia nak, itu juga hak dia sebagai pencipta. Ikut dia. Maka kita kena takut. Takut ya Allah, janganlah kau sesatkan aku. Sebab dalam solat, dalam Fatihah tu bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jangan bimbing kami ke jalan yang sesat. Sebab apa? Dua-dua tu harus bagi Allah. Allah nak membimbing kita ke jalan Islam pun harus bagi Allah. Allah nak menyesatkan kita pun itu harus bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah menjadikan kita umat Islam. Tidak wajib bagi Allah, tidak mesti bagi Allah tu menjadikan saya dan kalian semua ni beriman. Tidak wajib. Allah tak wajib memberi iman kepada saya dan kalian. Bahkan harus sahaja. Iman dan kufur itu masuk dalam perkara mungkin. Harus bagi Allah nak jadikan orang tu beriman, orang tu kufur. Ikut dia. Dia Tuhan, dia pemilik. Ikut dia nak buat macam mana alam milik dia. Ikut dia. Dia punya semua. Dia nak bagi yang tu kaya, yang tu miskin, yang tu sihat, yang tu sakit, yang tu untung, yang tu rugi, yang tu beriman, yang tu kufur. Ikut dia. Kan dia pencipta, dan dia maha mencipta segala-galanya. Itulah sifat Tuhan, betul? Tuhan ni sifat dia apa? Menciptakan apa yang dia nak. Apa yang dia nak, dia ciptakan. Ikut dia. Jadi bila kita tak kenal Tuhan, tahu nama je, tahu nama Tuhan tu, nama dia apa? Allah. Sifat dia apa? Entah. Bila tak kenal sifat Tuhan, itu yang kita kata apa? Tak patut Allah bagi kita ni aman damai, sebelah sana berperang, tak sudah-sudah. Tak patut pula katanya. Tu nampak tak? Dia dah meletakkan sifat tidak patut pada Tuhan yang maha sempurna. Hati-hati, jangan main-main. Kalau orang kita kata tak patut, memang kena. Tuan-tuan kata saya tak patut, saya ni tak patut buat begini dan begitu. Ya, memang kena pada tempatnya. Sebab saya makhluk yang tidak sempurna. Jadi perkataan tak patutlah dia tu buat begitu, tak patutlah dia tu cakap begitu, boleh. Sebab saya makhluk yang serba kekurangan. Tapi bila dikatakan Allah tidak patut buat begini, itu salah besar tu. Tidak patut membuat sesuatu tu sifat kekurangan, betul? Buat sesuatu yang tak patut, elok ke tak elok? Buat sesuatu yang tak patut, elok ke tak elok? Tak elok. Sempurna ke tidak? Dah, jangan letak pada Allah sifat tak patut. Tak patut Allah buat gini, tak patut Allah takdirkan begini, tak patut Allah takdirkan begitu.
Oh, maknanya Allah tu belum lagi sempurna. Cuba fikir halus-halus sikit. Cuba fikir halus-halus sikit. Allah tak patut buat gini. Maknanya ada kekurangan. Tu. Tipu daya setan ni halus sangat. Halus sangat. Kalau kita tak jaga dengan ilmu yang halus, tu. Tak mustahil akidah kita boleh terbabas. Dalam tak sedar kita berasa cakapan kita tu tak ada salah. Tapi cuba renung baik-baik. Tak patut Allah jadikan kita senang, tempat lain susah. Tak patut. Tak patut tu kesempurnaan ke kekurangan? Kekurangan. Dah layak ke Allah tu bersifat dengan kekurangan? Mustahil. Dah mustahil, jangan letakkan sifat. Jadi kita kena tahu apa sifat yang mustahil bagi Allah, kita kena tahu supaya jangan diletakkan sifat itu pada zat Allah yang maha suci, yang maha sempurna. Kalau kita tak tahu, tu kita cakap pada kita tak salah pun benda tu. Ini ngaji akidah baru jumpa salah tak salah. Baik, tu qada qadar. Ni hari ni kalau saya tanya, sejak bila Allah menentukan yang kita berhimpun di masjid ini? Jawabnya, sedia kala lagi telah dikehendaki oleh Allah. Mana Allah dah kehendak yang hari ni siapa yang datang, Allah kehendak datang. Semalam tak berlaku lagi ni. Semalam, pagi tadi, tahun lepas, 1000 tahun lepas, Allah tak buat lagi majlis ni. Tapi dah ada dalam kehendak Allah. Cuma belum sampai waktu yang Allah nak. Macam saya kan, Allah dah tentukan belum kematian saya? Dah. Allah dah tentukan kematian saya. Bertepatan dengan ilmu dia tu, yang saya ni akan mati sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian minit, sekian detik, sekian saat, di tempat sekian, dalam keadaan sekian. Semuanya telah diputuskan oleh Allah. Cuma belum sampai waktu yang Allah nak ada. Belum sampai waktu yang Allah nak matikan saya, maka Allah tak ciptakan lagi kematian saya. Sebab tu saya hidup lagi ni. Begitulah juga dengan tuan-tuan ni. Padahal kematian kita itu telah diputuskan oleh Allah. Cuma belum dibuat oleh Allah. Allah belum ciptakan lagi kematian tu. Bila sampai contohnya waktu ni pukul berapa? 10.22. Katakanlah 10.30 Allah kehendak cabut nyawa saya di sini. Sekarang tak berlaku lagi sebab belum sampai waktu yang Allah nak. Boleh faham bila sampai sahaja contoh pukul 10.30, maka Allah pun mencabut nyawa saya. Allah perlakukan kematian saya tu, Allah buat kematian saya tu. Maka itu namanya qadar namanya. Namanya qadar. Allah ciptakan kematian saya. Tapi bila ditanya sejak bila Allah tentukan yang saya mati pukul 10.30, sediakah? Tu namanya qada. Bila Allah ciptakan namanya qadar. Kiaslah yang lain-lain, benda baik, benda sebaliknya, taat, maksiat, perbuatan yang disengajakan, perbuatan yang tidak disengajakan, serba-serbinya tu, serba-serbinya. Benda yang dah berlaku, yang sedang berlaku sekarang, yang lagi akan berlaku akan datang, yang boleh kita nampak dengan mata kepala, yang di alam gaib sana, semua yang berlaku dan terjadi itu adalah dengan keputusan Allah. Segala-galanya ni, kertas tisu ni duduk sini ni,
Allah kehendak duduk sini. Bukan bila kita sebut kehendak-kehendak ni hanya sangkut paut dengan diri kita manusia saja. Segala-galanya. Sebab tu namanya Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Batu-batu, pasir-pasir, debu-debu tu. Debu-debu tu. Duduk situ bukan duduk saja tu tuan-tuan. Allah kehendak meletakkan dia kat situ. Nampak tak tu? Sempurnanya pentadbiran Allah. Jangan kita ingat benda ni kertas tisu ni duduk sini duduk saja, bukan. Mustahil kertas tisu ni duduk atas meja di sudut ini kalau Tuhan tidak kehendak. Ni ilmu tauhid ni nak mengajak kita supaya sentiasa mengingati Allah. Apa saja yang berlaku, ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apa saja yang berlaku, buruk, baik, taat, maksiat yang bersangkut paut dengan manusia, yang bersangkut paut dengan setan, dengan jin, dengan iblis, dengan nabi, rasul, malaikat, yang bernyawa, yang tak bernyawa, batu, kayu, tumbuhan, tanaman, unggas, segala-galanya itu berlaku dan terjadi dengan kehendak Allah. Bukan saja-saja, tuan-tuan. Itu orang yang hebat-hebat tu, hatinya tak pernah leka daripada mengingat Allah. Sebab apa? Sebab semua ini menolong mereka mengingat kepada Allah. Kita, contoh kalau macam kita yang buta mata hati, leka lalai ni, bila kita tengok benda yang hebat-hebat, yang kagum-kagum, baru ya Allah. Betul lah, betul, bukan tak betul, betul. Tapi oleh kerana kita ni gabut, benda besar baru nampak, besar baru mengingatkan hati kita kepada Allah. Tapi benda yang kecil-kecil gini, benda yang remeh-remeh gini, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Padahal sama tak yang besar dengan yang kecil? Yang besar pun dijadikan oleh Allah, yang halus pun dijadikan oleh Allah. Tapi oleh kerana mata hati gitu rabun, buka dah tak nampak. Pakai ni baru nampak rabun. Maknanya kalau benda besar baru perasan, benda halus tak perasan. Padahal yang besar pun Allah yang jadikan, Allah yang kehendak. Yang halus-halus, yang seni-seni ini pun sama juga, adanya, berlakunya, jadinya dengan kehendak Allah. Maka bila kita tahu, bila kita sedar, dan bila kita faham, bahkan yakin, segala-galanya masuk dalam perasaan kita, teman-teman. Masuk dalam perasaan kita, masalah rumah tangga kita, masalah kawan-kawan kita, masalah masyarakat kita, apa sahaja berlaku benda tu dengan keputusan Allah. Hari ni orang datang caci maki kita, hari ni orang umpat kita, hari ni orang fitnah kita, hari ni orang ngadu domba tentang kita. Adakah benda tu berlaku tanpa Tuhan kehendak? Adakah Tuhan tak kehendak? Allah lah yang menentukan. Si Polan bin si Polan mencaci kita hari ini, mencela kita hari ini, mengumpat tentang kita hari ini. Siapa yang tentukan tadi? Allah. Siapa dia Allah tu? Dia maha mengetahui segala-galanya. Dia Tuhan yang tidak berbuat yang sia-sia. Dia Tuhan yang maha adil. Dia yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nampak tak? Jadi bila orang ni tahu, sedar dan yakin semuanya itu datang dengan kehendak Allah, dia akan terima. Barulah dia redha dengan qada qadar tadi. Nampak tak? Barulah hatinya berlapang dada menerima apa saja yang berlaku dalam kehidupan dia terima. Yang baik ke, yang tak baik ke, yang dia suka ke, yang dia tak suka ke datang kepada dia, bila tilik benda itu datang daripada Tuhan yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha kasih sayang, yang tidak akan menzalimi siapa pun, yang membuatkan sesuatu itu ada hikmah, maka dia menjadi hamba yang
redha. Terima ya Allah, sebab kau lebih tahu apa yang kau putuskan atas diri aku, sedangkan aku pun tak tahu apa yang terbaik untuk diri aku. Nampak tak? Di antara hikmah dia apa tuan-tuan? Orang ngumpat kita contoh. Allah nak bagi kita pahala percuma. Allah nak bagi kita pahala percuma tanpa berpenat lelah melakukan ibadah. Bukankah orang yang mengumpat itu pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang diumpat? Ke kita tak yakin dengan apa yang Nabi bagi tahu? Ke Nabi cakap seronok-seronok? Nabi kata orang yang mengumpat ni pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang diumpat. Segala pahalanya dipindahkan kepada orang yang kena umpat. Kalau saya umpat si A, segala amal ibadat saya pahalanya dipindahkan kepada si A tu. Jadi si A senang nak, dia dapat pahala ngajar, pahala semayang, pahala baca Quran, pahala tanpa berbuat ibadat. Jadi Allah buat baik ke tidak? Kalau kita duduk saja-saja, ada orang datang hantar duit selori, tak ada buat kerja, tiba-tiba datang duit selori. Orang yang kerja-kerja itu semua gaji dia orang, dapat ke kita selori. Elok tak? Elok tak elok? Elok. Kita penat tak? Tak penat, duduk saja dapat duit berlori-lori. Yang penatnya tak apa tu, yang bekerja tu. Jadi Allah buat baik ke tidak pada kita macam tu? Dengan tak bekerja tapi dapat gaji, dapat duit yang banyak. Allah buat baik ke buat zalim? Buat baik. Gitulah yang lain. Tapi itu tadi duit, ini pahala kebajikan. Sebab tu orang yang faham masalah tu, kau nak umpat-umpatlah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Besok di hari kiamat buka buku amalan, pahala haji, pahala umrah, pahala ngajar, qiyamul lail, wakaf, mana datang ni? Tak pernah buat benda-benda ni. Dulu atas dunia pakai miskin, sederhana je. Kain pagi makan pagi, tak ada pun nak pergi haji umrah, memang tak ada modal. Ni mana? Ni salah alamat ke buku amalan ni? Dah, itulah buku amalan kita. Dah ni tadi, ambil mana ni? Inilah orang yang ngumpat kita punya kebajikan. Allah buat baik ke buat zalim kita? Bila buat baik, nak marah ke patutnya alhamdulillah ke nak marah? Sebab kita tak tahu tu kita marah dah. Sebab kita tak tahu tu yang kita marah. Satu lagi, apa yang Nabi kata tu tak nampak dek mata kepala kita. Kalau seandainya Nabi kata siapa mengumpat segala duit KWSP nya dipindahkan, barang siapa yang mengumpat duit, harta kekayaan, KWSP, duit simpanan semua dipindahkan dalam buku akaun orang yang diumpat, barangkali kalau orang umpat kita, alhamdulillah, umpat lagi, mari siapa lagi tolonglah umpat. Kita akan minta begitu kalau nampak. Tapi yang nama pahala kebajikan ni tak nampak dengan mata ni, tapi nampak dengan mata hati yang bersih. Mata hati yang bersih nampak benda-benda tu. Sebab tu orang-orang yang macam tu, kau nak umpat, silakan. Allah sedang berbuat baik kepada aku tanpa aku berpenat lelah bangun malam berqiyamul lail, tapi pahala qiyamul lail aku dapat. Kerana apa? Yang kaki berqiyamul lail tadi, rupa-rupanya kaki mengumpat juga. Kena yakin benda-benda itu tuan. Sebab tu kata beriman dengan perkara gaib. Yang nama pahala, yang nama benda-benda yang Nabi sebutkan tu nisbah kepada kita, benda tu gaib, kita tak nampak. Selama ni tuan-tuan semayang puasa, pernah nampak tak yang namanya pahala tu? Hari ni kita selalu buat dosa maksiat, nampak tak? Pernah tak jumpa yang nama dosa? Tak pernah jumpa. Tapi ada ke tidak yang nama pahala dosa ni? Ada sungguh-sungguh. Siapa tak percaya ada pahala dosa, rosak akidah dia. Kerana pahala dosa ni disebutkan dalam Al-Quran. Waktu yakin. Itu kan perlu keyakinan. Daripada keyakinan tu yang akan memberi kesan kepada amalan seseorang tu.
Sehingga dia menjadi orang yang tak peduli dengan caci maki, tak peduli dengan fitnah, tak peduli dengan hasad dengki, dengan umpatan, dengan ngadu domba. Dia tak peduli. Bahkan alhamdulillah ya Allah, dia tak ada rasa apa-apa, bahkan dia rasa terima kasih dengan Allah. Sebab apa? Hatinya tadi percaya, yakin dengan qada dan qadar Allah. Apa saja yang berlaku dengan kehendak Allah, yang mana ada hikmah. Allah takdirkan kita ada masalah, supaya kita sabar. Sabar tu pula jadi sebab dihapuskan dosa-dosa. Dah, kita minta Allah ampunkan dosa, tapi bila Allah perlakukan buat sebab-sebab agar dosa kita dihapuskan oleh Allah, kita tak terima pula, marah pula. Ini masalah kita tak faham apa yang kita nak apa sebenarnya. Ya Allah ampunkan dosa, Allah nak terima lah tu. Allah datangkan orang-orang yang macam ni, Allah ciptakan masalah-masalah supaya jadi sebab kita bersabar. Dengan sabar tu menggugurkan dosa. Makna Allah kabulkan tak doa kita? Hapuskan dosa, Allah kabul tak? Kabul. Tapi oleh kerana kita tak faham, ya Allah, kenapa kau takdirkan orang macam ni datang buat jahat dengan aku? Pula dah. Faham ke tak faham kita sebenarnya? Takkan berlaku benda-benda itu melainkan Allah lah yang yang suami gini, bini gitu. Siapa yang takdirkan kita dapat bini gitu? Siapa yang putuskan kita dapat bini yang perangai dia macam tu? Siapa? Ke kita dapat pasangan tu dengan Tuhan tak kehendak jadi benda macam tu? Dah, Allah kehendak lah tu. Siapa yang aturkan kita dapat suami yang begitu perangai ni? Juga dah. Apa hikmah? Tadilah hikmah ni supaya sabar, supaya sangka baik dengan Allah, supaya hati sentiasa bergantung dengan Allah, supaya tak putus-putus memberi nasihat. Bukankah tu ibadat? Kita ingat ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah aja. Bukankah sabar itu pahala? Bersangka baik kepada Allah itu pahala? Memaafkan itu pahala? Mendidik, mengajar, menasihatkan itu pahala? Kita ibadat pun kita tak kenal. Yang kenal kita ni ibadat sembahyang, puasa, haji, umrah. Ni ibadat. Sabar bukan. Redha bukan. Sangka baik dengan Allah bukan. Ibadatlah tu. Allah jadikan asbab. Boleh tak Allah nak jadikan pasangan kita sebaik-baik manusia? Boleh tak? Ada tak kebajikan ni? Nak tegur tak ada benda nak tegur. Nak nasihat tak ada benda nak nasihat. Ibadat ni lebih banyak daripada kita. Ada tak ruang pahala untuk kita? Ada? Tak ada lah. Ada pahala nasihat? Tak nasihat nak pahala apa? Tak ada nasihat. Boleh tak Allah jadikan semua baik atas dunia ni? Maha kuasa tak Allah buat? Boleh tak? Dah ada tak pahala untuk kita? Pahala mengajar, pahala nasihat, ada? Tak ada lah. Jangan lupa sini tempat yang kita sedang duduk ni tempat gudang ibadat. Gudang ibadat. Maka Allah ciptakan dengan kehendak Allah. Allah ciptakan pelbagai sebab untuk kita berpeluang membuat pelbagai jenis ibadat agar dapat membawa pahala kebajikan yang banyak nanti di hari akhirat. Padahal Allah Maha Kuasa menjadikan alam ni, dunia ni dipenuhi dengan nabi-nabi dan rasul-rasul semua. Boleh tak Allah buat? Semua nabi-nabi, rasul-rasul. Boleh tak Allah buat? Harus tak bagi Allah buat gitu? Allah jadikan dunia ni macam syurga. Boleh tak? Tak ada orang buat jahat, perkataan baik-baik, hati baik, tabiat baik. Boleh tak? Boleh. Tapi mana ruang ibadat kita? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Kan ke dia maha bijak? Dia maha bijak.
Maha bijak mencipta ruang-ruang ibadat. Besok kita yang untung. Pahala semayang lain, pahala sabar lain, pahala mendidik lain, pahala pemaaf lain. Banyak pahala. Ni kita ibadat pilih-pilih. Semayang nak, sabar tak mau. Puasa nak, qiyamul lail nak, sangka baik tak mau. Semua tu ibadat. Mana kutip sebanyak-banyaknya maksudnya. Kutip sebanyak-banyaknya, yang besar, yang kecil, kutip sebanyak-banyak. Sebab ni sekali je peluang Allah bagi kita duduk sini. Sekali, baik lelaki baik perempuan, ni sekali je tempat. Nak jadi orang yang banyak dapat kebajikan sini je tuan-tuan. Lepas mati tertutup serapat-rapatnya peluang ibadat ni. Tutup rapat. Jadi sebelum Allah matikan kita ni, pandai-pandailah mengambil peluang ibadat tadi, ambil sebanyak-banyaknya untuk kesenangan kita nanti di hari kiamat. Hikmah Allah jadikan orang miskin supaya ada peluang untuk orang kaya bersedekah. Allah jadikan orang jahil supaya yang berilmu berpeluang memberi ilmu. Allah jadikan orang kufur supaya orang Islam berpeluang berdakwah. Bukankah itu semua ruang-ruang untuk ibadat? Kita jangan lupa, kita ni Allah dudukkan di tempat ibadat. Sinilah nak ibadat, macam-macam jenis ibadat, inilah tempatnya. Nak ibadat zahir, ibadat batin, sini saja tempat dia, tuan-tuan. Maka jadilah hamba yang bijak mengambil segala peluang ni. Sebab nanti nak ditimbang amalan kita di padang mahsyar besok. Bukankah kita nak pahala kebajikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita? Betul? Inilah tempat ni. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu, kita tak faham. Kita banyak sangka jahat dengan Allah. Kita ingat Allah nak zalimkan pada kita bila datangkan masalah ni, masalah ni, masalah ni, masalah ni. Kita jahat sangka dengan Allah. Pada kita Allah nak nanya kita. Padahal Allah sedang berbuat baik kepada kita. Cuma kita yang tak sedar dan tak faham cara Allah buat baik pada orang yang dia sayang. Jangan samakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Makhluk kalau sayang kepada kita, dia akan bagi benda sedap-sedap, benda seronok-seronok. Itu kalau makhluk yang sayang kita. Tapi kalau Allah yang sayang hambanya, Allah bagi benda yang tak seronok supaya jadi asbab mereka dapat mengecapi, menikmati pahala kebajikan yang banyak. Dan nanti kebahagiaan untuk dia juga, kesenangan untuk dia. Kita kena ingat gitu. Tu suruh ngaji tauhid ni. Besar peranan tauhid ni, tuan-tuan. Nak pakai setiap hari, setiap detik, setiap minit, setiap saat nak pakai ni. Ada orang kata kita ni kena ngaji tauhid sebab nanti nak mati nak guna tauhid. Bukan nak mati saja, tuan-tuan. Setiap saat waktu hidup ni nak kena ada tauhid yang betul terhadap Allah. Lebih-lebih lagi saat nak mati tu. Kalau sekarang kita tak ada akidah, tak ada tauhid, apa jadi dengan amalan kita? Allah tak terima. Jadi tauhid ni mengesahkan Allah ni bukan waktu nak mati saja. Ni waktu kita hidup ni. Kalau kita ngaji tanpa tauhid yang betul, Allah tak terima pengajian kita. Buat taat pada mak bapak, taat pada suami, khidmat cari nafkah untuk anak bini dengan tauhid yang tak benar, Allah takkan terima. Allah takkan bagi kebajikan pada diri kita. Nak puasa tanpa tauhid yang benar, Allah tak terima puasa kita. Jadi tauhid mengaji supaya kita faham ni, beriman dengan qada qadar. Ramai orang hafal ni. Rukun iman yang keenam apa? Beriman dengan qada qadar. Apa maksud? Kenapa kita disuruh beriman, yakin, percaya segala-gala sesuatu yang berlaku itu dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah? Kenapa kita disuruh, diwajibkan yakin, percaya, terima? Supaya kita menjadi hamba yang sentiasa redha dengan apa yang Allah aturkan. Layak ke bagi kita nak komplain apa yang Allah aturkan? Siapa kita? Ilmu kita bagaimana dan ilmu Allah bagaimana? Siapa yang lebih tahu tentang kehidupan kita ataupun Allah?
Siapa yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita? Kita ke Allah yang lebih tahu? Allah. Sebab tu orang yang yakin itu dia serah bulat-bulat pada Allah. Ya Allah, kau maha baik, kau maha tahu apa yang kau takdirkan. Aku tak tahu ya Allah, aku jahil. Pada aku benda ni memang tak elok, tapi pada engkau inilah yang terbaik untuk aku. Nampak tak? Contoh kita buat gini, jalan-jalan tayar pancit. Kita tengah kecemasan waktu tu contohnya, tiba-tiba tayar itu pancit. Kita pun dengan tak sabar, dengan emosi, dengan gini, timbul kemarahan, keluar perkataan yang kesat-kesat, sepak terajang macam-macam. Tiba-tiba kawan kita pun sampai. Dia kata, kenapa ni? Dia kata, tayar pancit. Aku baru nak pergi sebelah sana tadi. Dia kata, mujur kau tayar pancit. Nasib baik tayar kau pancit. Nak tahu kenapa? JPJ berkemah depan tu. JPJ berkemah kat depan tu. Kalau tak pancit tadi, memang pada adat kau akan lalu situ, dan pada adatnya kau akan kena sita lah jawab. Pada waktu tu baru tak kita sedar tak Allah nak selamatkan kita. Contoh, nampak tak? Bila kawan kita bagi tahu macam tu, baru kita kata apa? Muju lah pancit. Nampak tak? Baru nampak kebaik. Tapi kita lambat. Kita lambat nak sangka baik pada Allah tu, lambat. Sumpah seranah dulu. Selagi tak jumpa kebaikan dia, selagi tu tak boleh terima. Nampak tak? Selagi tak jumpa kebaikan dan hikmahnya tadi, kita akan membuat sesuatu yang tak sepatutnya. Macam tadi lah, sumpah seranah, sampai kawan kita datang bagi tahu, baru kita kata, ya Allah, Alhamdulillah. Baru Alhamdulillah. Kita lambat. Orang hebat-hebat dia tak lambat. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Bukan nanti benda tu nyata depan mata baru sangka baik dengan Allah dah. Patutnya waktu tayar tu pancit tadi dah hati dah sangka baik dengan Allah. Pasti ada hikmah, mesti ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi aku. Betul macam tu. Ni dah sumpah seranah dulu. Bila Allah zahirkan dia punya hikmah, baru kata, ya Allah, mujulah pancit. Tapi dah lambat, dah buat dosa dulu, dah sangka jahat dengan Allah dulu. Kiaslah yang lain-lain. Besok bila kita tengok pahala kebajikan kita sangat-sangat banyak, sangat-sangat hebat yang Allah bagi, asbab orang berdengki, orang mengumpat, orang berdendam, orang sangka jahat, masalah rumah tangga, dengan sebab begitu tadi, nampak betapa banyaknya, betapa hebatnya ganjaran yang Allah bagi. Apa kita nak kata? Apa yang kita nak kata waktu tu? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebab dah nampak. Macam doa-doa kita ni yang Allah tak kabulkan atas dunia ni kan Allah akan gantikan nanti di hari kiamat. Diceritakan bahawasanya orang yang doa-doanya tak dikabulkan di dunia ni, besok di hari kiamat dia akan terperanjat dengan pahala dan kebajikan yang Allah bagi diri dia. Ya Allah, ni mana datang ni semua benda ni? Aku tak ada buat amal apa pun. Aku buat amal lebih kurang yang wajib-wajib ni. Tapi kenapa begini punya dahsyat balasan kau ya Allah? Itulah doa-doa yang aku tak kabulkan dulu di dunia. Permintaan-permintaan yang aku tangguhkan sebab aku nak bagi kau nikmati kecapi dalam syurga ni, supaya kau dapat kecapi selama-lamanya. Pada waktu tu macam mana sangkaan kita pada Allah? Kita akan kata, ya Allah, betapa bertuahnya. Kalau aku tahu beginilah hebat dahsyatnya balasan daripada engkau terhadap doa-doa aku yang tak dikabulkan di dunia, alangkah eloknya semua doa aku dulu kau tak terima ya Allah. Tapi dah lambat. Dulu atas dunia bila doa tak dapat, kita sangka bukan-bukan kepada Allah. Tu passion kita ni tak sabar. Kita ni tak sabar. Kita ni nafsu kita ni suka tengok benda cepat. Kalau hari ni buat, hari ni nak tengok kebaikan. Hari ni sabar dengan musibah, hari ni juga nak tengok apa faedah yang kita dapat. Tu nafsu kita.
Gopoh, gelojoh. Ini rukun iman. Nampak tak tu? Kalau baca laju je rukun iman yang 6, percaya dengan qada qadar. Beres, halih lain pula. Apa faedah? Kita ngaji ni supaya faham, supaya kita boleh serapkan dalam amalan kita. Supaya kalau sebelum ni contohnya kita tak boleh nak terima takdir, tak boleh terima takdir, anda belajar dah ngaji, semua benda tu Allah yang maha bijak tu yang aturkan, ada kebaikan untuk diri kita yang kita tak tahu, yang kita tak faham. Mudah-mudahan selepas daripada ni, terima apa saja benda yang tak diingini oleh nafsu, hati kita tetap bersangka baik dengan Allah. Kalau sebelum ni sangka yang bukan-bukan, Allah tak adil, Allah berat sebelah, Allah tak sayang aku, macam-macam lagi sangkaan jahat pada Allah. Mudah-mudahan selepas daripada ni hati kita dah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab apa kita yakin benda ni tak berlaku melainkan Allah lah yang kehendak. Allah tu siapa? Yang maha bijak, yang maha mengetahui lebih daripada aku lagi. Habis. Yang keenamnya tadi, percaya dengan qada qadar. Makna qada tu ketentuan dan qadar itu perbuatan Allah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Bulan puasa ada kelas tak ada? Ada. Bulan puasa macam biasa. Insya-Allah bulan puasa macam biasa ya. Kuliah kita insya-Allah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati kita, yakin sungguh-sungguh, terima sungguh-sungguh dalam hati kita, terima sungguh dalam hati kita. Seorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, nampak tak tu? Segala, bukan sebahagian, segala perkara yang berlaku daripada baik ni contohnya benda-benda nikmat, ataupun dapat benda yang muafakat dengan nafsu kita, dan jahat ni apa? Benda yang kita tak berkenan. Sakit kita berkenan sakit ada orang panggil datang rumah buat baca doa tak selamat. Alah ni pun datang tu naik lepas isyak, ada apa? Majlis baca doa tak selamat. Minta doa selamat, maknanya tak selamat ni nafsu tak suka. Tapi sampai juga benda yang kita tak nak tu, benda yang tak nak tu, benda jahat lah pada kita tu. Sampai sakit lah, rugi niaga lah, gini lah, gitulah, dengan kehendak Allah. Semua tu buruk baik, taat maksiat, iman kufur, semua tu jadi, semua tu berlaku, semua tu datang pada kita semata-mata Allah lah yang aturkan tu, bukan datang dengan sendiri dah. Bukan datang dengan sendiri. Dan dengan menjadi ia Allah akan dia. Allah yang ciptakan benda, Allah yang tentukan, Allah yang ciptakan. Berani tak nak marah Allah? Sebab tu mengenal Allah tu wajib, supaya apa? Daripada mengenal Allah itu akan menjadikan hamba-Nya takut kepada Allah, takut gerun kepada Allah. Orang yang takut dan gerun kepada Allah ni agak-agak dia berani tak nak mempersoalkan apa yang Allah perintah atas diri dia, ataupun apa yang Allah bagi dia. Dia berani tak nak condemn, nak komplain? Dia tak berani, sebab dia tahu benda ni datang daripada siapa. Kalau datang daripada mamat, datang daripada dolah, dia berani mempersoal dan mempertikaikan. Tapi yang datang ni, yang membuat benda ni, yang mentakdirkan, bukan mamat, bukan dolmat, bukan Muhammad, tetapi Allah yang bersifat dengan maha hebat, maha kuasa, maha sempurna, yang ilmunya maha meliputi, yang menjadikan kita dan yang menjadikan akal fikiran kita ni, yang memberi ilmu kita ni. Dialah yang memberi benda ni. Adakah dia tak bijak? Adakah dia salah mentakdirkan? Adakah dia salah menentukan? Jawabnya tidak sekali-kali. Tak sekali-kali. Allah tu adil. Apa maksud adil? Sentiasa meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Lawan dia apa? Zalim. Lawan adil ni zalim. Apa maksud zalim? Salah meletakkan sesuatu. Itu zalim. Jadi soalannya,
Bila Allah bagi kita benda tak sedap, bila Allah aturkan benda tak sedap pada kita, adakah pada waktu itu Allah bersifat zalim? Adakah Allah salah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya? Adakah Allah salah letak sesuatu? Cari kita jawab. Siapa berani jawab Allah salah meletakkan sesuatu? Berani tak? Berani tak? Allah salah mentakdirkan, Allah salah menentukan. Boleh? Tak berani. Sebab kita yakin Allah tu adil. Adil ni sentiasa membuat kena pada tempat. Kita ni yang kata tak adil sebab kebodohan kita tadi dah. Sebab kebodohan kita tentang Allah itulah yang menjadikan kita ni berjahat sangka, mengatakan Allah tidak adil pada kita. Padahal kebodohan kita tu yang memfitnah diri kita sendiri. Padahal Allah Maha Suci daripada zalim. Maha Suci Allah daripada salah mentakdirkan. Maha Suci Allah. Dia bersifat adil kan? Adil ni sifat wajib ke sifat harus bagi Allah? Kita kata kita kenal Tuhan, ajak ngaji tauhid tak mau. Baik, sifat adil tu sifat wajib ke sifat harus bagi Allah? Wajib. Maksudnya bila wajib, sifat adil ni boleh berubah, kejap ada kejap tak ada kan, macam mana? Sentiasa tak? Maknanya zalim pada Allah mustahil. Tak ada satu saat pun Allah itu zalim. Tak ada. Sebab dia sentiasa bersifat kerana adil Allah tu wajib. Gitu. Jangan jahat sangka dengan Allah. Dia terlebih mengetahui daripada kita sendiri. Memang pada kita nampak benda tu jahat, tapi dah benda tu sebenarnya kebaikan untuk kita di sisi Allah. Allah uji dengan musibah. Memang pada kita tak bagus, tapi pada Allah benda tu bagus untuk kita. Kerana apa? Dengan sebab musibah tadi Allah mencuci dosa-dosa kita. Itu terbaik untuk kita. Okey, sikit lagi nak habis dah. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik beramal. Buat apa kita baca banyak-banyak, baca sikit-sikit fahamkan betul-betul. Sebab kita niat belajar nak beramal, bukan nak tahu saja. Nak usaha amalkan, nak usaha baiki. Kalau sebelum ni kita selalu jadi orang yang salah sangka, jahat sangka dengan Allah, mudah-mudahan berkat kita belajar ni tak ada dah sangkaan-sangkajat. Minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, hinakan diri dengan Allah. Ya Allah, aku telah banyak berjahat sangka kepada Engkau ya Allah. Dalam solat tu, dalam sujud, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Sebelum ni aku tak tahu, sebelum ni aku tak kenal ya Allah sifat Kau bagaimana, sehingga aku banyak berjahat sangka dengan Kau yang maha baik ya Allah. Ini semua kebodohan aku ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf. Janganlah ambil, jangan jadikan satu kesalahan bagi dia. Ampunkan aku ya Allah. Aku azam takkan bersangka jahat pada Engkau sampai aku mati ya Allah. Kerana Kau sentiasa meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Cuma kebodohan aku yang memfitnah diri aku sendiri. Aku menyesal, aku mengaku bersalah ya Allah. Sebab itulah Allah dekatkan kita pada ilmu ni tuan-tuan. Sebab Allah tahu kita banyak silap dalam bab-bab ni. Sebab Allah tahu kita banyak silap dalam bab-bab ni. Sebab tu Allah dekatkan kita belajar ilmu ni, kerana Allah nak membimbing dan memperbetulkan pegangan kita terhadap Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Apa guna duit berjuta-juta kalau sangkaan kita, akidah kita sesat terhadap Allah? Apa faedahnya kita duduk dalam keselesaan, kemewahan, tapi akidah kita sesat terhadap Allah, jahat sangka dengan Allah? Apa yang kita dapat tuan-tuan? Sebab tu benda baik ni tak semua orang Allah bagi. Jadi tak pelik. Jangan tanya kenapa dalam kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu yang baik ni orang tak ramai. Sebab benda mahal tak semua orang dapat.
Benda mahal tak semua orang miliki, tuan-tuan. Benda mahal tak semua orang miliki. Akidah yang sebenar tak semua orang dapat. Sebab tu kita bila Allah pilih kena rasa bertuah sangatlah aku ya Allah. Dalam seluah-luah kawasan majlis tanah ni aku kau pilih. Padahal aku bukan orang baik. Tapi kau pilih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gitu. Kena rasakan, kena seronok. Bila Allah pilih kita, kita kena rasa seronok. Ini nikmat ya Allah. Tak boleh nak banding ya Allah. Kekalkanlah nikmat mengaji ni sampai aku mati ya Allah. Aku nak tolonglah. Berhajat kepada Allah. Hajat. Kita mengaji ni semata-mata taufik Allah. Semata-mata Allah pilih saya dan tuan-tuan semua. Maka kita sentiasa berhajat. Berhajat apa? Supaya nikmat belajar tauhid ni Allah kekalkan untuk kita sampai mati. Berhajat, bergantung hati kita terhadap Allah. Inilah 6 perkara yang dinamakan rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu, jaga. Siapa yang tak percaya ada benda yang, contoh dia kata ada benda yang Tuhan tak kehendak tapi jadi juga, dia tak boleh terima, maka adalah ia kafir, tidak dinamakan dia orang beriman. Seperti firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, dan barang siapa kafir, makna yakni tidak percaya dan tidak mengaku, hati tak terima sesungguhnya dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Wal'iyadzubillah. Contohnya, ada orang yang mempertikaikan salah satu daripada 6 tadi. Dia tak percaya, contohnya benda yang berlaku ni Allah lah yang kehendak. Dia tak percaya, dia tolak benda tu, maka dia tak beriman dengan Allah. Wal'iyadzubillah. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ampunkan segala dosa kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita menimba ilmu dan beramal dengan segala ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah, zahir dan batin kita, rohani dan jasmani kita. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, muslimin, muslimat, kawan-kawan kita semua tak terkecuali, yang baik, yang tak baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, belakang kita. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekaliannya tidak terkecuali, jangan ada yang tertinggal seorang pun. Mudah-mudahan Allah pilih semuanya belajar agama, ngaji ilmu sungguh-sungguh dengan niat yang baik. Mudah-mudahan asbab menjadi asbab amalan kita semakin baik, semakin betul diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah melahirkan di kalangan kita, ahli keturunan kita hingga kiamat besok, anak-anak yang soleh-soleh berjaya dunia dan akhirat, terselamat daripada fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan, bantuan, keselamatan, kemenangan dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Walau di mana sahaja mereka berada, di mana sahaja waktu mereka berada, mudah-mudahan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah semusnah-musnahnya, seperti mana Allah menghancurkan musuh-musuh para Nabi Rasul yang terdahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan andai kata adalah pahala dan kebajikan daripada amalan kita, mudah-mudahan disampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah tak ada, yang dah pergi, mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli qutri wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kawan-kawan yang ikut kelas secara online, InsyaAllah malam ni kita ada kelas kitab Faridatul Faraid
pukul 8 malam insya-Allah, dan pukul 10.30 malam ada satu kelas lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Bulan puasa jalan macam biasa, kuliah Zuhur macam biasa, kuliah subuh macam biasa, kuliah maghrib je lah tak ada. Tapi ada tempat-tempat buat lepas tarawih. Ada tempat buat lepas. Alhamdulillah. Doa saya jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Doa berdoa. Doa berdoa. Salam. Doa saya. Doa saya baca. 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 Insya-Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Sayang. Salam cikgu. Salam cikgu. Doa saya, doa saya insya-Allah. Doa saya insya-Allah. Masih bang. Jazakallah khair. Masih bang. Cik, masih cik. Doa saya baca. Doa saya baca. Doa saya baca. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masih bang. Doa saya bang. Baca, siap baca. Doa saya baca. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Siap dah ni? Jazakallah khair. Masih bang. Masih bang. Lepas ni mana? Penggalan balak. Cik, sihat cik? Doa saya. Siap bang. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Masih banyak. Masih banyak. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakallah khair. Malam ni, malam ni dekat Bukit Terendak. Malam ni dekat Bukit Terendak. Pukul 8. Oh, masih banyak. Jazakumullah khair. Tak tolong sikit boleh Ustaz? Apa tu? Malam ni Ustaz buat tahajud, tolong doa untuk saya Ustaz. Kenapa tu? Doakanlah yang baik-baik itu. InsyaAllah, insyaAllah. Dengan berkat insyaAllah Nabi Muhammad SAW. Sama-sama bang, insyaAllah. Moga Allah kabulkan, Allah perkenankan segala doa hajat abang yang baik-baik. Dan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Dengan berkat khidmat abang pada agama, mudah-mudahan insyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jom. Dia balik. Depan ni mana? Depan ni mana? Kerja? Ke mana? Bang. Tandas itulah tu. Saya pun ada rasa macam ni juga ni. Cik, doa saya makcik, jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Malam nak kat Bukit Terendak. Dah. Saya Bukit Terendak malam minggu ketiga je. Kalau malam lain saya kat Bukit Baru dengan Padang Temu. Tak ada dalam grup nanti masuk dalam grup senang. Ada WhatsApp tak? Nanti WhatsApp saya. Nombor saya ada? Minta bang bagi nombor WhatsApp saya bang. Nanti kita masuk dalam grup. InsyaAllah senang info. InsyaAllah jumpa. Ya Karim. Bang, satu family Lepas ni pergi mana? Pergi pantai ke? Baik, insyaAllah. Doa saya je. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Allah. Panas. Masya Allah. Ya Karim. Ya Allah. Subhanallah. Saya tak nampak kalian ni. Silau. Bang, masih jumpa lagi Malam lusa tu. Abang duduk mana bang? Beres. Sama-sama doakan saya, doakan ahli keluarga saya, ibu bapa saya, kalian orang baik-baik, orang pilihan Allah. Orang baik-baik, orang pilihan Allah, doakan saya, jangan lupa. Doakan saya, doakan ibu bapa saya, doakan anak isteri saya. Mudah-mudahan sentiasa dalam jagaan Allah, bimbingan Allah selalu. Doakan saya jadi orang baik-baik.
jadi orang yang baik sisi Allah. Doakan saya. La haula wa la quwwata. Masya-Allah. Mana tak nampak. Saya tak nampak skrin. Tak nampak skrin. Orang nampak. Masya-Allah. Susuraya. Alhamdulillah. Bye. Asri. Mana? Lepas ni pergi mana? Tak tanya orang mana tahu aku pergi pantai kau lepas ni. Bye-bye Isna. Assalamualaikum. Bagus. Oi. Mana nak pergi? Mak Rok. Tak ada ride Mak Rok. Wah, Mak Rok. Ride tak ngajak. Yalah, orang tak ada motor. Mana nak pergi? Orang tak ada motor. Allah. Ni dekat Masjid Putih Mak Rok. Ni Mak Rok ni sahabat saya, kawan-kawan. Ni sahabat saya ni. Oh, sahabat saya. Masya-Allah. Ni dekat Masjid Putih lah. Masjid Putih. Nak balik ni, perut dah sakit. Setiap Ahad minggu pertama, ketiga, kelima. Pertama, ketiga, kelima sini pukul 9.30 pagi. Mana tu, Marok? Tak right ke hujung-hujung minggu ni? Aduh, ada motor simpan apalah. Tak nak buat lah sini. Saya panas-panaskan enjin. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Duk minum londang pah Datuk ai. Bismillah. Masjid Putih mana tu? Masjid Putih ni Masjid Tanah Melaka. Masjid Putih, Masjid Tanah Melaka satu masjid dia. Masjid Putih, Masjid Tanah Melaka. Masjid Putih, Masjid Tanah Melaka. Sajaknya nak scroll letih-letihnya tadi tak nampak kan kawan duk komen-komen tak nampak. Allah Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Moga kawan-kawan semua sihat, afiat, murah rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga dikabulkan sekalian doa-doa hajat-hajat kalian semua yang baik-baik, dipermudahkan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billah. Okey, perut saya macam dah tak berapa nak sedap lah ni. Duk minum makan Masya-Allah. Okey, nanti Masya-Allah. Malam ni kelas pukul 8. Kita Faridatul Faraid pukul 8, insya-Allah pukul 8. Jadi siapa-siapa kawan-kawan yang nak duduk dalam grup boleh DM saya, nanti saya masukkan dalam grup. Dalam grup Rumah Hijau tu lah. Wasabi, dalam Wasabi nanti kita ada grup kawan-kawan TikTok, kita ramai kat dalam tu. Jadi situ kita boleh kongsikan bila
bila jadual kelas kita apa kat mana. Jadi untuk memudahkanlah kalian untuk ikuti kelas dan tak ketinggalan. Siapa yang nak masuk dipersilakan ahlan wa sahlan, yang tak sudi tak ada masalah, ataupun yang dah masuk berasa tak selesa dalam tu nak keluar pun tak ada masalah. Cuma kita wujudkan grup tu nak bersilaturahim, dan selain daripada tu nak info tentang kelas dan kongsi-kongsi benda manfaat lah dalam tu. Sembang-sembang dalam tu sambil-sambil. Siapa yang nak boleh DM, nanti kita masukkan, insya-Allah. Pandai bahasa negeri Ikik sini memang cakap macam ni. Oh, ingat Masjid Putih, Masjid Husin di Seremban? Tak, bukan Seremban ni, Masjid Tanah. Masjid Tanah Melaka. Ikik bola sini memang cakap macam ni sebenarnya. Tapi mungkin ada beza sikit lah dengan sebelah Negeri Sembilan yang betul-betul kan. Dekat sebelah sini dia dan lah kan, dan kan. Dan sebenarnya memang cakap macam tu pun. Dia memang sebelah Masjid Tanah ni memang cakap macam ni. Dia bola atas sikit Sungai Udang tu dia dah cakap Melaka mana pergi tu, hawau apa semua benda. Saya orang Pilah, Oyoko, ke mana sih? Kolo Pilah Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah, ke Kolo Pilah. Blues gangnya lagu tak? Okey Azman, insya-Allah Azman. Okey kawan-kawan semua, sahabat semua yang dirahmati, diredai, disayangi, dikasihi, diredai, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insan-insan yang baik. Allah sayang kalian, Allah sayang kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa panggil kita, jemput kita, pilih kita. Okey, saya minta maaf banyak-banyak salah silap, kasar bahasa. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat berehat dan selamat meneruskan aktiviti harian kalian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Alai, Musbi daripada Alai. Amin amin ya rabbal alamin. Azman, kesalangan ibu ya. Azman jangan lupa mintakan doa kepada ibu tu, minta doa untuk saya. Okey Marok. Jumpa kat jalan mana-mana, rem jangan lupa Marok Jangan potong terperanjat orang Marok. Tak baik tau. Tak baik buat orang terperanjat macam tu. Doakan saya nak exam. Insya-Allah dipermudahkan. Masuk dah dalam doa tadi tu. Dah usaha ikhtiar yang terbaik, serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey Marok, jumpa lagi Keep forward Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.